Dan seterusnya kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita untuk membincangkan pemerkasaan sosioekonomi dan kebajikan rakyat, khususnya rakyat di Selangor. Kita bersama dengan Exco Kebajikan Masyarakat Pekerja dan Kerajaan Prihatin Negeri Selangor, Yang Berhormat Ganapati Rao Wiraman. Terima kasih kerana bersama kami, Yang Berhormat. Terima kasih kerana dijemput. Yang Berhormat, saya nak mulakan dengan soalan yang mungkin agak panas sikit sebab sekarang ni kan musim pilihan raya negeri. Maka masing-masing parti-parti, terutama sekali parti pembangkang, menggunakan TikTok dan sebagainya untuk mengatakan bahawa kebajikan rakyat Selangor kurang terbela berbanding dengan keadaan dahulu. Peruntukan-peruntukan yang diberi dikatakan makin berkurangan. Adakah ini tepat? Ini saya rasa kurang tepat. Sebelum itu saya ingin ucapkan selamat maju jaya dan syabas kepada semua anak murid yang telah menduduki SPM. Itu pertama. Kedua, kalau saya tak tahu mana data datangnya untuk menyatakan ada kurangnya peruntukan, ia sebenarnya tidak benar. Kita tahu negeri Selangor adalah negeri berkebajikan yang terulung dalam Malaysia. Kita program seperti kalau dulu kita dengar sebelum 2008, Exco Kebajikan itu saja portfolionya. Tapi daripada 2008 sehingga sekarang, portfolio berkaitan kebajikan, khasnya program seperti kad KIS yang telah sekarang menjadi bingkas, nanti saya ungkaikan, air percuma yang kita mula, dan juga kita ada program-program skim Mesra Usia Emas dan berbagai, iaitu Iltizam Selangor yang sehingga 48 program dari Kerajaan Negeri Selangor, khasnya sebagai program dianggap sebagai program kebajikan. Saya ungkaikan di bawah program di bawah Stenko Kebajikan itu sendiri adalah program yang dinyatakan sebagai bingkas. Peruntukannya 108 juta. Sebelum ini tak pernah ada pun. Sebelum ini namanya adalah KIS, yang mana membantu ibu yang mempunyai anak 18 tahun ke bawah dengan pendapatan keluarganya RM2,000. Kita bagi kad KIS supaya boleh membeli belah barangan runcitan setiap bulan RM200. Kini Yang Amat Berhormat Menteri Besar Amiruddin Syari telah meningkatkan peruntukannya menjadi 108 juta, di mana RM200 dijadikan kepada RM300. Dan bukan hanya limitasinya kepada ibu saja, malahan terbuka kepada ketua keluarga. Yang mana ada anak yang berada bawah 18 tahun, kini boleh membeli belah RM300. Bermaksud setahun RM3,600 untuk 30,000 keluarga dalam Selangor. 108 juta setahun. Itu adalah program dipanggil bingkas. Setakat 30 hari bulan Mei, sebanyak 26,000, melebihi 26,000 telah mendapat manfaat. Itu adalah bingkas. Dan juga skim Mesra Usia Emas adalah pada awal 2009 kita mula dengan karat kematian kepada 60 tahun ke atas. Namun kelama-kelamahan program telah ditambah baik dengan kini kita memberi karat kematian juga jom shopping kepada mereka. Kalau tahun lalu kita bagi RM100 sebelum ini, kini telah dinaikkan kepada RM150. Ini saja di bawah kebajikan. Kita nampak lagi satu penambahan program yang mana mendapat bantuannya, peruntukannya melebihi 36 juta setahun. Di bawah Exco Kebajikan juga kita memberi bantuan sebanyak hampir 28 juta kepada Jabatan Kebajikan, iaitu kepada pusat pula kita bagi supaya dapat memberi bantuan am kepada rakyat di negeri Selangor. Bantuan am kebajikan sebenarnya sebahagian besar datang daripada negeri Selangor itu sendiri. Ramai tak tahu perkara ini. Juga jangan lupa, ini semua saya hanya nak beritahu dekat di bawah Stenko Kebajikan. Juga kita ada program baru di negeri Selangor semenjak tahun lalu. Kita ada santuni kebajikan bersama rumah-rumah kebajikan, yang mana kita memberi bantuan peruntukan bagi menambah baik atau bagi renovation something, rumah-rumah kebajikan, rumah orang tua dan rumah anak yatim. Kita juga itu 2 juta kita peruntukkan untuk program-program ini. Ini saja di bawah kebajikan. Ada juga program dipanggil untuk membantu murid-murid yang kita hantar, iaitu Tadika. Kita itu juga program kita peruntukkan RM600
ribu di bawah program ini. Ada banyak sebenarnya program dan juga inisiatif yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Jadi ini sebenarnya sudah cukup untuk membidas kenyataan yang mungkin tidak berasas yang dikeluarkan di luar sana. Tapi selain daripada apa yang YB nyatakan tadi, dah pun menyantuni ibu, dah menyantuni ketua keluarga, warga emas, OKU, murid. Juga difahamkan ada program bantuan rumah kerajaan juga. Ya, itu adalah bantuan. Ada beberapa program, ada di bawah Eskop perumahan itu sendiri. Itu ada rumah PPR dan juga rumah mampu milik, rumah idaman dan sebagainya. Tapi di bawah program Steinco Kerajaan Prihatin yang dibawa saya, yang mana ini adalah program sebenarnya semenjak sebelum 2008 lagi. Ini adalah program untuk membaik pulih dan juga membina rumah baru. Kalau dulu sebelum 2008 memang kita tidak ada data-data yang mencukupi untuk memberitahu. Peruntukannya sangat kecil pada ketika itu. Kini dengan peruntukan 1 juta kita nampak rumah yang dibaik pulih telah mencecah daripada 2008 sekarang kita sampai RM30,000 untuk membaik pulih. Dan membina rumah baru pula kita memperuntukkan RM85,000 satu rumah. Siapa yang layak 50 tahun ke atas yang mana keluarga pendapatannya kurang daripada 1,500 dan rumah tanah-tanah lot, bukan rumah teres ataupun rumah kawasan yang dikatakan kawasan perancangan. Ini lebih ke membantu rumah-rumah yang kita nampak kawasan luar bandar khasnya. Mereka rumah-rumah yang daif dan sebagainya. Selalunya kita pilih dapat umur yang 60 ke atas dan tak ada yang jaga mereka dan sebagainya. Tiada tandas yang sempurna, rumah-rumah yang bocor. Memang ada peruntukan. Kita Kerajaan Negeri Selangor sentiasa meneruskan. Walaupun program ini sebelum 2008 lagi, program yang baik kita memperkasakan dan menambahkan peruntukan, kita teruskan. Ya, program sedemikian memang cukup baik, tapi apa yang lebih penting ialah pelaksanaan dan juga bagaimana cara menyalurkan sumbangan dan juga inisiatif tersebut. Bagaimana? Ini adalah sebenarnya permohonannya melalui ketua kampung tradisi di kawasan tersebut. Ia dibawa kepada pejabat penghulu sebenarnya. Penghulu akan memantau dan melihat dan menyiasat dan membawa laporan kepada pejabat tanah. Pejabat tanah ada jawatan kuasa masing-masing dan mereka juga menyiasat dan menyediakan kertas siasatan mereka dan mereka membawa kepada UPEN, Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor, di mana ada selepas kertas dikumpul akan ada jawatan kuasa mesyuarat di mana saya akan pengurusikan jawatan kuasa tersebut dan segala pendapatan-dapatan daripada siasatan semua daripada kampung tradisi ke penghulu, PTD officer semua akan bawa dan selepas kita luluskan peruntukan tersebut kita akan menyalurkan balik kepada PTD. Bukan UPEN ataupun ESCO sendiri yang membuat, kita menyalurkan kepada PTD. PTD yang akan membuat tender. Dan sebenarnya PTD akan melantik kontraktor. Saya sendiri tak tahu siapa kontraktor dia. Hanya PTD dan kita salurkan di situ. Dengan cara begitu kita ada ketulusan, kebertanggungjawaban dan wang kita dapat digunakan dengan cara yang baik. Dan rakyat juga dapat menyemak sebenarnya semua peruntukan yang disalurkan ini dan juga saluran-salurannya kerana semuanya jelas dan melalui sistem lawan sesawang. Dan proses ini seperti yang YB katakan adalah telus dan siapa saja sebenarnya boleh melihatnya. Jadi bukan suatu yang dirahsiakan atau sebagainya. Yang berhormat, kebanyakan bantuan dan sistem kebajikan ini bersasar kepada golongan B40. Bagaimana pula untuk golongan M40 yang mungkin rasa tersepit disebabkan keadaan ekonomi dan sebagainya? Adakah mereka layak untuk memohon sekiranya merasakan keberadaan mereka itu agak tercabar oleh keadaan ekonomi sekarang? Saya memang setuju sebagai berkebajikan. Kita sentiasa fokus kepada orang yang sangat diperlukan. The needies must be helped first. Dalam pada itu perlu diingatkan, negeri Selangor adalah negeri yang telah menarik sekitar di Malaysia ni semua setiap hari ada yang hijrah masuk ke negeri Selangor. Daripada orang tadi kalau ada yang menyatakan macam-macam negatif, kita nampak kenapa? Sebab apa? Kita ada pelaburan yang lebih baik. Kita menyediakan prasarana untuk mendapatkan lebih banyak peluang pekerjaan, well paid jobs in negeri Selangor. Dan kita boleh nampak juga dengan kita tadi saya kata Iltizam Selangor. Bila saya kata Iltizam Selangor, dia ada program-program bersasaran. Kita ada sasaran. Seperti air percuma, RM4,000 ke bawah. Kita takkanlah kita nak bagi percuma kepada semua kan? Tapi ada juga program macam skim mesra usia emas. Kita tak letak limitasi dia.
mungkin yang pendapatan lebih pun mereka boleh mohon, mereka boleh layak. Ya. Tapi kita macam bingkas, kita perlu letak satu syarat. Kalau tidak, kita tak ada satu limitasi ataupun kita ada kawalan dalam memberi bantuan. So maka kalau itu tidak benar, sebenarnya kita tidak mengambil kira keluarga ataupun kalangan dari M40 ataupun T20. Sebenarnya negeri Selangor, prasarana yang kita wujudkan adalah seperti ekosistem dia, seperti infra yang kita wujudkan. Kita belanja infra, kita membuat sesuatu keadaan yang mana ia akan menjadi tarikan kepada pelabur asing dan pelabur dalaman yang mana mewujudkan keadaan ini di sebalik in the way dibantu kepada M40 dan T20 terus menjadikan negeri Selangor menjadi tumpuan mereka untuk tinggal dan bersama dengan di sini. Maka dalam pada itu juga kita kena mengambil satu ruang yang besar dalam melihat B40 ini perlu dibantu, perlu kita mengeluarkan daripada belenggu kemiskinan. Ia menjadi keutamaan kami. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Gadar Bati Rao kerana sudi bersama kami di studio untuk membincangkan isu-isu kebajikan. Jangan percaya semua yang anda lihat di TikTok. Pastikan berita-berita yang anda lihat yang tular itu sahih dan anda boleh pastikan sendiri kerana peruntukan-peruntukan ini jelas dan terpapar di laman-laman sesawang Kerajaan Negeri Selangor. Ataupun tanya terus kepada rakyat Selangor. Sebab kami memang terima macam-macam bantuan dan juga program yang ditawarkan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih banyak-banyak YB. Terima kasih kerana jemput. Okey, terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan kami di saluran berita. Kami berhenti di saluran berita setakat jam 9.30 pagi. Tapi kita akan bersama dengan anda sehingga jam 10 pastinya di TV1. Kita akan kembali sebentar lagi bersama anda dalam SPM Plus.